Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, macam biasa, setiap minggu kita akan buat review. Okey, so kita nak tengok counter-counter yang ada potensi untuk meneruskan kenaikan pada minggu yang akan datang. Alright, sebelum tu kita tengok dekat peta suhu saham ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah heat map. Cari kat produk, turun bawah ni ada peta suhu ataupun heat map. Lepas tu pilih saham. Okey, stok lah. Okey. Kalau ni kripto, boleh, kalau siapa yang trade kripto, bolehlah tekan kripto. Kita sebab kita trade saham, kita trade stok dan tekan stok. Lepas tu pilihlah kat sini. Kita nak apa? Dia ada banyak pilihan. Kita trade dekat mana? Pilihlah sebab kita trade bursa kan. Malaysia, so kita pilihlah ni. So kita tengok yang menyelah pada hari Jumaat adalah sektor perbankan. Yang ni, yang besar-besar ni. So obviously overall nampak merah lah. Kalau dia heat map tu cuaca dia cantik, hijau je kita tengok. Ini cuaca buruk lah. Memang minggu ni memang cuaca buruk pun kan. So saya kan macam saya tak ada masa sangat dah sekarang ni. So saya nak trade swing pun takut sebab market tak menentu. Kalau kita market okey, itu contoh macam saya review minggu ni, ambil lah counter-counter mana ini, contohlah kan BJ Food ke apa ke. Okey, tengok dia tu tengah uptrend ke apa tak. Lepas tu kalau kita nampak semua ada potensi macam ini 4 hours kan. Okey, daily nampak dia naik atas, dia gap up atas ni kan. Macam gap up je. Okey, dia naik atas resistance gun sebelum ni dah jadi RBS 86 sen ni. Lepas tu kita boleh tengok juga area-area collection dia dekat harga berapa. Dia punya harga-harga pada MA MA50 berapa. Sebab MA50 tu penentu bullish dan juga MA20. Alright. So kedua 20 dengan 50 ni sangat penting. Selain berarti yang penting untuk menentukan uptrend adalah SMA 200 lah. Okay. So kalau kita tengok harga di atas SMA 200, atas 100, atas 50, atas 20, atas 10. So overall dia sebenarnya counter tengah uptrend lah. Overall. Senang macam tu je. Kalau ikutkan macam biasa, macam market tengah stable, kita tak ada masalah untuk trade saja. Kalau kita nampak counter uptrend, kita tak ada masalah, kita boleh masuk je. Nak masuk, cari kat time frame kecil. 15 minit ke. Tengok dia ada peluang tak nak turun. Nampak dia tengah golden cross. So takkanlah kita maksudnya right time untuk kita belilah. Kita akan nak tunggu dia turun sedangkan dia baru saja nak naik. Itu ikut logik dia. Kalau counter tu tengah turun macam ni kan, kita tengok time frame besar, dia bullish. Dia uptrend. Time frame kecil dia macam ni. Nampak dia dah buat high. Lepas tu nampak dia nak cross ke bawah. Kita tunggu dulu. Tunggu je sampai dia turun. Jangan masuk lagi. Jangan sauk-sauk. Tunggu dia turun. Tunggu sampai dia cross up balik. Bismillah. Sebab daily kita punya rujukan, time frame rujukan yang besar, dia cantik. Tengok time frame kecil. Dia cantik baru masuk. At least 2 time frame cantik baru boleh masuk. Sebenarnya kalau nak swing kena tengok weekly juga. Kalau prosedur untuk swing lah memang akan refer. Kalau lagi tengok time frame lagi besar, lagilah kita confident. Ni contoh dia tu area collection tu daripada 56 sampai 78. Ini kalau swing weekly. Weekly tu maksudnya satu candle satu minggu adalah untuk kita swing berbulan-bulan lah. Okay. Kalau kata 7 minggu pun dah makan 2 bulan lah kan. Satu candle kan macam ni. Ini berapa bulan dia naik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 1, 2, 3. Kita kira 4. 1, 2, 3, 4 sebulan. 1, 2, 3, 4 2 bulan. 1, 2, 3, 4 3 bulan. 1, 2, 3, 4 4 bulan. 4 bulan lebih dia naik. So kalau kata ni, ini baru minggu yang pertama dia naik. So kata 1, 2, 3, 4 ke atas sebulan, 2 bulan, 3 bulan. So sebelum ni dia buat kenaikan dalam 4 bulan. So mungkin kalau kita tengok kat weekly, dia baru start nak reverse up. Mungkin dia akan ambil masa 11 hingga ke 4 bulan untuk naik lagi. So kita yang jenis swing, kata nak jenis swing lama yang tak ada masa nak mengadap chart, tak nak stress, tak nak ada emosi.
selagi di atas buat traffic light merah kuning hijau ni, hijau saya ni, merah kuning hijau ni dan dia atas trembang hijau, swing je. Kalau dia trembang dia dah merah, nak tunjuk trembang merah ni kan, trembang dia warna merah belakang background dia tu, so kita janganlah trade, tak bolehlah swing. Dekat sini pun boleh tengok juga ni, dia punya Bollinger Band hijau, okey, Bollinger Band merah, janganlah trade. Macam ni dia baru start je hijau untuk weekly baru nak mula je. Kalau ikut candle validation pula, candle validation tu candle makan candle sebelum ni kan bearish je kan, so kita buat tanda kat sini kan macam ni lah, kita ambil sampai bawah lah. Okay, so dia dah breakout kat area sini, so boleh masuk area harga 850. Kalau terlepas mungkin 855, 860 pun boleh lagi. Okay, so sekarang baru kita tengok dia baru start bullish lah. Walaupun 890, 860, 850, 860 tu tak adalah jauh sangat. Kalau kita tarik dia punya channel, dia tengah dalam keadaan uptrend dan dia tengah touch middle channel. So kalau dia breakout lagi atas lagi, dia boleh pergi lagi, dia akan cari upper channel pula. Alright, boleh pergi 985. Allah, mak ada orang telefon lah pula. Halo scammer ni. Ada telefon apa ni, minta ni. Mintalah yang tu lah, yang insurance lah. Lepas tu apa lagi baru ni saya kena juga tu, kena bayar cukai, konon-kononnya tak bayar cukai. Mengganggu lah. Kita nak buat video. Alright, okay, so macam ni je lah. Kalau kita nak swing, kita tak ada masalah kalau kita trust. Dia keadaan uptrend, dia tengah buat reversal, candle dah breakout. Kena tengok volume. Where is my volume? Volume. So volume, kalau dia volume bullish, okay, pasang MA ni, bagi jelas sikit. Okay, tengok dia melepasi tak? Macam ni melepasi ni, obviously melepasi lah sini. Kat sini sebenarnya boleh start belilah kalau kita trust kenaikan harga dengan volume. Tapi tengok dia bagi jarum, jahat juga counter ni. Dia naik ada volume, maksudnya minat belian tinggi, tapi dia bagi jarum. Wow, scary. Sini naik sampai 940, turun 835 sebab dia ada bagi bonus kan. Ada effect lah bagi bonus tu, dia ada adjustment price code probably, sebab tu lah ni. Macam sekarang ni volume nampak ok, maybe sebab VJ Food ni ramai peminat, so orang dah start sahut balik. Orang yang trust dia ni, dia orang akan beli, je. Alright, tengok sikit. Oh, dia bullish. Saya nak tengok. Okey. So kita tengok counter lain lah. Counter lain, siapa suruh review Scomnet tu saya dah tengok juga. VJ Food nampak ada peluang lah. Okay, Scomnet ni kita tengok dia buat round the bottom. Round the bottom ni dia ada dua. Satu, dia terus naik round the bottom yang saucer. Saucer tu dia tak perlukan handle. Kalau cup handle, dia naik. Kalau dia test dekat ni panggil neckline, dia tengkuk dia. Kalau tak berjaya, dia akan turun buat handle dan kemudian dia akan naik balik. Tetaplah okey. Maksudnya kalau orang yang percaya pada chart pattern, dia tak adalah cut loss pun. Dia kalau orang tu jenis swing, dia tak adalah nak cut loss pun. Katalah dia turun sampai sini sekalipun. Mana saya punya kala-kala ni? Kalau kata dia turun sampai sini sekalipun kan, sini ternampak ada banyak candle bersentuhan area sini, sini. Okey, katalah dia turun sampai RM1.325 ni kan. Kita beli area sini, turun sampai sini, dia tak kalah sebab mungkin dia hanya buat handle dan dia akan trust yang dia sebenarnya buat kat handle. Selalunya round bottom ni memang dia akan naik lah balik. Cumanya kita nak tahu adakah dia round, kita mestilah nak untung dan tak nak floating kan. So tak nak floating yang teruk-teruk. Kalau macam ni mungkin dah floating banyak. Kita tengok sikit berapa floating kalau kita beli dan dia turun buat handle. Dalam 10%.
okey lah. Dia kalau nak swing kan macam weekly, apa ni, kita ambil 10% lah maksimum sanggup rugi. Sebab kita selalu dia punya apa, risk and reward tu jauh. Reward kita tu jauh. Reward kita 2-3 kali ganda. Kata area sini pun 18% kan. Kalau kita ambil area, kata kita ambil 2 kali ganda lah, ambil 20%. So untuk untung 2 kali, kita sanggup apa, loss 1 kali lah. Itu selalu macam tu lah, satu nisbah 2. Ataupun selalu kalau orang dah swing sampai 4 bulan macam tu, orang tak ambil setakat 20%. Dia probably ambil sampai ni lah, yang ni. Nampak tak dia punya ada resistance kat sini. So probably orang ambil area sini, dapat dalam 40%. Mungkin 30% lah selalunya orang swing ambil 30%. 20% tu pun dah okey dah sebenarnya. So Scownet memang kita nampak dia ada ciri-ciri counter yang sedang uptrend. Okay, kalau kita pasang ni, tengah dalam collection area dan dia baru start reversal. Lukisan tutup sat. Dia baru start reversal, nampak dia semua start cross up. Semua EMA bergabung dekat sini. Dia compress area sini dan dia cross up naik atas. Dan dia start bullish. Sini 721 maksudnya EMA 7 cross up 21. Okay, start bullish dekat area sini. Buy signal dekat sini lah. Buy signal dekat sini. Okay, kita pasang kolam Saya suka tengok kolam DBS SMI. Sebab kolam ni kita akan nampak, okey, kat sini ready lah, kolam dah siap. Lepas tu kat atas ada pula candle bullish dengan volume. Okey, bismillah, masuk area sini. Sebab kita tengok candle dah apa, kolam dah siap. Kalau dekat daily macam mana nak masuk kan? Okey, kalau daily kita nampak dia tengah buat volcano. Maksudnya dia dah agak kenaikan tu dah banyak lah. Untuk daily ni kenaikan dah banyak lah kan. Sebab dia kalau daily dia cross up awal lagi kat area sini. Ada 1360, so dia dah naik sampai 1475. So memanglah dia dah start jadi overbought. Start jadi overbought untuk yang ni lah. Kalau nak tentukan lagi, tengok JBS Tosh. Kita confirmkan balik dengan ni RSI 67 still okey lah. Kalau 75, 80, 90 memang jangan masuk lagi. Tunggu dia turun dulu. Okay, daily ni satu yang bagus dia. Kita tengok yang bagus lebih banyak ke yang buruk lebih banyak. So kalau yang bagus lebih banyak, boleh masuk lah. Boleh cari peluang untuk masuk. Satu, dia di atas support gun. Okay, satu positif. Dua, kita tengok dia di atas SMA 200. Pertukaran trend daripada downtrend kepada uptrend. Kalau SMA 200 adalah resistance 200 hari sebelum dia dah berjaya lepasi. Maksudnya petanda kuat dia nak pergi lagi 200 hari ke hadapan. So baguslah untuk kita nak swing counter yang bullish macam ni. Ada bullish signal sebab di atas SMA 200. Bahaya dia, selalunya atas SMA 200 dia ada test beberapa kali. Contoh counter Notion kan, saya beli dia dekat SMA 200 15 minit dan dia mencari SMA 200 dekat daily. Masalah dia bocor. Dia tak berjaya menampung walaupun beberapa kali dia dah melepasi SMA 200, still tak berjaya dan dia jatuh. Ini kita tak pasti. Dia baru sekali dia di atas, 2 kali, 3 kali. Baru 3 hari dia di atas SMA 200. Kalau kata dia nak test ke bawah, boleh je. Itu masalah dia. Kita nak confirm memang dia nak duduk kat atas, kita tengok di atas resistance seterusnya pula. Dia stable atas ni, barulah kita bismillah, barulah berani lah. Boleh juga macam tu. Kalau yang guna chart pattern chart pattern tadi, betul lah, kita bagi dia duduk dulu di atas neckline. Sebab neckline ni dia boleh jadi dindang-dindang dan bocor buat handle. Dia boleh je jadi turun ke bawah, buat handle dulu, baru naik. Okay, dia boleh buat perangai macam tu. Walaupun kita tengok sekarang ni overall dia uptrend, tapi dia ada satu kita panggil sini kan uptrend line, UTL uptrend line. Kalau bocor uptrend line dekat area sini kan, kalau dia turun dia bocor, kita takut dia turun sampai ke bawah ni lah.
Dia jadi dah bocor uptrend line tu. Dia jadi sideway, boleh jadi dia buat dalam keadaan kotak macam ni, pergerakan dia sideway, dan dia perlu break up balik untuk dia naik ke atas. Kalau tak, kalau dia bocor, dia akan jadi counter downtrend balik. Itu kita risk dia. Kadang-kadang ada orang memang dia tunggu naik dulu, patah balik baru dia masuk. Maksudnya dah confident dah uptrend. Ada orang dia trust, memang dia tu tengah buat, kalau beberapa kali dia dekat area sini duduk main, contoh ni 1, 2 kali, 3 kali kan, 4 kali kan, ada lagi duduk main di dunia sini, boleh bismillah, sebab mungkin dia dah buat RBS yang kuat. Boleh pasang lah indi mana-mana. Sekejap. Saya nak tutup bar color. Okay. Contoh sekarang ni kita nak dia di atas EMA 50 EMA 50. So 50 EMA 4. Okay. Kita nak dia di atas 2 EMA lah, kecuali EMA 3 dan EMA 4 lah. Alright. So kita nak dia di atas biru yang ni, biru cair ni, dan biru gelap ni. Biru-biru biasalah. So kita nak counter ni nampak dia start cross out kat sini 20 cross out, 50 kat area sini. So sini boleh masuk untuk swing. Sekarang dia still uptrend, jangan dia bocor dekat 20 ni. Jangan dia bocor 20 ni. Kalau dia bocor 20 ni, dia akan cari yang 50. Kalau 50 pun tak bertahan, dia akan turun ke bawah cari bottom BB. Ni Bollinger Band, ni middle. Yang tengah middle, ni line ni, yang tengah tu adalah 20, MA 20. Yang ni EMA 20 lah. Yang hijau terang sikit tu. So katalah dia bocor, dia akan cari yang bawah ni. Itu jauh sangat kita punya risiko. So sama ada berani masuk selagi mana dia kat atas ni. Boleh juga tengok yang kecil sikit. Dia uptrend tak? Okay, uptrend. Yang EMA 2. Okay, atas kuning, atas merah. Alright. Selagi di atas kuning kita nak entry, boleh. Kalau esok harga bertahan lagi atas line kuning ni dan kita nak bismillah, boleh lah. Macam tu. Sebab apa? Kita just bimbang dia bocor dan dia buat handle, dia buat shape handle turun ke bawah. Kalau dia just round di bottom, dia break up atas ni terus naik, memang mencanak-canak lah. Dia boleh pergi cari sampai 20%. Dan kalau dia lagi momentum sangat kuat, orang minat Squamnet ni, dia boleh pergi sampai atas ni lah. Atas ni, dia punya resistance yang tertinggi tu. Ni. So boleh swing sampai sini, biar je lah. Sebab tu ada orang yang jenis gang swing apa ni, gang peram. Gang peram dia dah beli area sini, dan dia break up elok naik kat sini. Lepas tu dia break up pula kat sini. Okay? Maksudnya sini satu dia dinding naik sini. Tu dia gede-gede. Selalunya dia akan gede-gede dululah. Dia main acah-acah dulu kat neckline, dekat area RBS resistance kan. Resistance kat area sini kan. Zone resistance, ni zone resistance. So dia bermain tu panggil RBS, resistance because support. So sini RBS. Dia main tintang. Kalau dia break up, okay, dia next dia akan cari zone ni pula. Dindong. Kalau dia punya break up, dia akan cari sini. Kalau tak berjaya, dia turun balik. Cari balik, naik balik. Kalau dia dah uptrend lah Sebab kalau selagi atas EMA 20 dan 50, dia sebenarnya uptrend lah. Nak sekarang dia dekat SMA 200. Tengok lagi sekali. Nak dia di atas SMA 200 yang purple tu. Okay. Overall counter ni memang cantik. Kalau kata orang jenis yang tak tahu apa, pemain masuk pun, insyaAllah dia akan naik balik. Katalah tengah rugi jatuh pun, kita trust kebangkalan dia nak naik tu adalah tinggi, dan untuk dia rebound balik naik. Mungkin dia jatuh tu sebab market tak comel lah. Okay, market dia punya sentimen tak menarik sekarang. Kalau ikut kolam pun semua ni, insyaAllah boleh naik lagi lah. Okay, Squamnet Haaland ni pun saya dah start sakit tekak. Masalah saya ada tonsil tu sakit. Ini zaman Tok Kaduk mana ni? Ni dah sampai R2 dah. Ini sebelum ni dah pernah buat review lah ni Haaland. Macam ni lah, kita kena ada trading plan dulu sebelum masuk. Bukan terus masuk je, lepas tu baru sibuk kat mana keluar boleh hold lagi tak. No. Itu nampak sangat main trade ikut main belasah je.
tak boleh lah main belasah duit kita. Takkan kita nak trade 5,000 ke, even 5,000, 3,000 pun duit tau. Takkan kita nak risikokan duit kita hilang. Kenalah ada trading plan. Kena ada, mana ada dunia ni free bagi duit macam tu je. Tak ada. Kena ada usaha dan effort. Buat trading plan, tengok dulu support resistance dekat mana, kita punya exit plan kat mana. Masalah newbie, dia takut sangat nak exit awal tu kan. Kalau dah bocor kan, macam sini kan, bocor trend line uptrend, bocor, dia takut nak keluar. Dia sibuk, rugi lah kat sini. Padahal bila dia tak cut loss, jatuh sampai jurnal bawah, lepas tu dia nak cover macam mana. Kalau kat sini mungkin boleh cover lagi, beli kat kaunter lain ke apa ke, dia dapat reverse up, boleh masuk balik kaunter ni, dapat balik untung. Tapi kalau tak cut loss, katalah dah bocor, support kita dah bocor, tak kisahlah. Tak kisahlah mana-mana support. Mana-mana support, katalah support yang 20 ni bocor, tak kerti-kerti nak keluar. Lepas tu rugi kat 50 dengan harapan, teknik harapan 50 dia rebound. Tak rebound, turun ke bawah. Dengan harapan, habis kot. Dah sampai bottom, dah takkan dia tak rebound. Tengok turun sampai ke tanah. Sebab tu lah kita tak boleh lah nak letak risiko macam tu. Nak main bedal je masuk. Kita kena ada dekat mana exit plan. Kalau kata tak jadi, macam mana nak buat? Dekat mana nak keluar? Kena ada lah. Sebab kalau kita keluar awal tu, keluar macam contoh kita keluar sebab bocor yang kuning kan, line kuning kan, maksudnya dia cross merah, cross kuning ke bawah, dead cross macam ni kan. Macam ni kan, merah ni dia turun, merah ni dia tu nampak menunduk dan dia cross ke bawah. Tambah candle, siapa yang faham candle, ini adalah candle reversal. Kalau dia di bawah, reversal up. Kalau dia di atas, reversal down. Macam mana nak kenal pasti candle yang reversal? Boleh cari kat Google je, shooting star ada, doji. Counter tu dia start mengecil, candle dia start mengecil. Kita perlukan satu lagi confirmation, adakah dia nak ke atas ke bawah. Ini adalah indiciation lagi. Lepas tu tengok, memang keluar esoknya merah, terus keluar. Candle macam tu. Dia perlukan second candle untuk confirmation. Contoh ni doji ni indecision, tak tahu dia nak pergi atas ke bawah ni, boleh lagi ke hold. Alright, tunggu next candle. Okay, next candle kita hijau, hold lah. Ni merah, next candle hijau, hold lah. Merah, next candle hijau, hold lah. Tapi jangan tengok kat weekly. Weekly tu jenuh seminggu nak tunggu hold. Tengoklah daily. Contoh daily. Right, contoh daily Alright, merah jatuh, dia buat doji. Dia tak tahu nak ke arah mana lagi. Tunggu dulu. Jangan masuk, jangan buat apa lagi. Next candle hijau. Sepatutnya boleh. Bismillah. Macam tu je lah. Kalau next candle hijau, esok dia pun buka hijau, bismillah lah, kita ride lah trend. Apa lagi? Ada ciri-ciri nak naik. Ni kan, mestilah stoh dia biru, cross up merah di atas 20, line tengah ni, line dot ni, dia cross up naik atas 20, dia cross up 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 atas 20. RSI atas 50 cantik dah, tak ada masalah. RSI dah cantik. Stoch bagi dia cross up dulu. Dia ni paling lembab kali. Nanti dia akan cross up. Dia bagi confirmation lah. Bila semua ni dah cross up, last kali dia ni cross up. Okay, boleh hold. Faham? Sini candle akan bagi tahu dulu lah. Candle tu paling laju lah. Okay. Tapi volume tak cukup kuat lagi. Yang line MA ni belum mengatasi. Katalah esok ada volume. Lepas tu candle hijau. Masuk. Tengok time frame kecil. 15 minit. Bullish tak? Bullish ke tidak? Kalau tengok ni bullish ke tidak? Cuba tengok. Bullish ke tidak? Bullish ke? Candle hijau. Lepas tu susunan traffic light merah, kuning, hijau. Yang hijau ni hijau BB. Hijau BB ni boleh lah tutup kalau terconfuse. Hijau apa dia ni? Hijau yang mana satu? Tutup lah semua lah ni. Tutup di. Ni Bollinger Band ni. BB ni buang. Okey, nampak clear. Merah, kuning, hijau. Di atas traffic light, susunan traffic light. Okey, belasah. Dia tak bocor lagi line merah. Okey, kalau kata kita sanggup tanggung sampai line kuning, dia turun sampai line kuning, asal tak bocor line kuning, hold. Tak apa, biarlah. Boleh je lah masuk. Tak ada masalah. Cuma kalau tengok ni volume tak kuat. Asal kita tengok pula candle apa? Indiciation kan, candle kecil-kecil kan. Kita nak solid macam ni, kita nak ada solid macam ni. So, kena tunggulah confirmation 15 minit lah. Maksudnya esok ukak 9 sampai 9.15, 9.30 ada macam tu. Candle apa?
Kalau pakai 15 minit, candle dia dah setiap satu candle 15 minit, 15 minit. Maksudnya ni katalah ini pukul 9, 9.15. Ini 9.30. Macam tu. Yang ni kira kalau yang tutup semalam, okey, ini pukul 4.30, ini pukul 5. Sebab 15 so sini 15 pula salah, maksudnya 4.45 dengan pukul 5. Okey, esok akan ada satu candle pukul 9 suku. Kalau candle 9 suku tu bullish, okey, bismillah, kita try masuk. So kita boleh kata, kita kalau bocor line kuning, kita nak keluar. Kalau orang yang tak sanggup menanggung rugi, dia tak sanggup sampai kuning, katalah dia masuk area sini kan, dia tak sanggup nak menanggung rugi dekat kuning 3%, patutnya sanggup lah. 3% je. So daily tu 3 dengan 5% okey lah. Kalau kat sini sanggup menanggung merah saja, maksudnya dia sanggup tanggung dalam 2% je kerugian. Okey, tak kisahlah terpulang dia rugi ni, apa kat Allah apa semua ni, terpulang pada diri sendiri, sanggup rugi berapa. Ada orang set harga, contoh dia ada 3,000, dia sanggup rugi sehari tu 200 je. Tak kisah, kalau dah rugi 200 dia keluar, boleh juga macam tu pun. Ataupun guna line kan, dah bocor sampai line merah ni, dia keluar. Harga turun line merah, keluar. Harga naik balik atas line merah, cross up balik, beli. Boleh juga, rugi dulu, cross up balik, beli semula, untung balik. Boleh je, janji ada pandai nak keluar. Masalah orang tak kerti yang keluar. Lepas tu sibuk tanya kita pula. Kita pula nak tetapkan untuk dia. Lepas tu kalau kata kita tersilap bagi decision, salahkan kita pula. Padahal dia, duit dia kan. Patutnya dia kena kaji sendiri apa yang dia faham. Kalau tak faham, tak payah trade lah. Kenapa nak letakkan risiko duit kita bagi rugi? Faham, ada ilmu dulu baru trade. Bukannya trade dulu baru cari ilmu. Bukan. Ada ke kita pergi kerja apa-apa tak tahu apa, buat dulu. Lepas tu bos nak, lepas tu bos marah, kita nak marah bos balik. Apa pula, saya buat je lah kerja. Janji saya buat kerja. Tapi bukan kerja yang bos suruh buat. Maunya lepas minggu 2 kena berhentikan kerja. Ni contoh yang dia dah cross up, okey, kita beli. Tiba-tiba dia cross ke bawah, keluar lah. Kenapa kita nak betul? Tadi kan dah cross, dah elok, dah bullish. Je lah. Hang tengoklah semasa. Kalau dah semasa dia duduk tengah bearish, duduk cross ke bawah, duduk tunggu apa lagi, keluar lah. Okay. Dia bukan ikut kita. Kita yang kena ikut dia. Dia tak akan ikut kita baca candle gini, dia sepatutnya naik. Tak adanya. Macam ni kita terbulish kan. Dia memang confirm naik. Nasib lah dia naik. Katalah dia tak naik. Takkan kita nak paksa dia cak tu ikut kita. Tak boleh lah. Ini kan bullish kan. Dia reverse up, merah cross up kuning, buat traffic light. Selagi dia traffic light, dia tak bocor. Katalah yang jenis gen tak bocor merah, baru dia nak keluar. So tak bocor. Dia hold sampai ke atas gunung. Ni bocor. Dia keluar. So keuntungan yang dia beli, bila cross up merah, cross up kuning, buat traffic light, dia beli area sini lah. Tak kisahlah harga berapa-berapa dia beli. And then bocor kat area sini. So dia dapat 6%. So candle dia ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? 15 darab 10. Berapa minit? Saya pun tak tahulah berapa minit. Ni setengah jam. Sejam setengah. 2 jam. 2 jam setengah. Maksudnya beli pagi contoh 2 jam setengah maksudnya satu sesi. Katalah ini adalah pagi, sesi pagi, petang jual. Contoh kalau ini adalah beli petang, esoknya jual lah. Tengok ni tarikh bila ni pukul. Betul lah, pagi beli, petang jual. Sebab dia candle 15 minit. Ini intraday lah ni, beli sampai dia cross ke bawah baru jual. Orang si money take money, SMTN dan merempit, dia tak ada kira lah kau nak sampai bocor ke benda cross ke bawah ke, dia tak ada kira tu. Ada overbought tak overbought, dia tak kira tu. Orang SMTN, orang rempit, dia terus ada target. Untung 100 keluar, untung 1,000 keluar. Orang yang modal besar macam 100,000, dia nak untung 1,000. Logik lah kan. Untung 1,000 keluar. Kalau orang yang modal dia 3,000, dia nak untung 100, dia keluar. Logik lah. Fee berapa? Fee katalah mahal-mahal 20 beli, 20 jual. So dalam RM40. So dia untung lah RM60, RM50, RM60 sehari. Dia dah bersyukur lah. Tu si money take money tau. Rempit satu kaunter dia dapat RM100, RM1. Logik lah. Maksudnya 2-3 bit je.
Dia aim 2-3 bit, naik 2 bit keluar, naik 2 bit keluar. Maksudnya si money ada untung ambil, ada untung ambil, ada untung ambil. Tu si money take money. Kebanyakan orang macam tu sekarang. Market macam ni, market merah-merah orang tak tunggu. Ramai sangat orang yang jenis macam tu. Fast in, fast out. Masuk untung keluar, masuk untung keluar. Dia tak ada nak tunggu naik gedeng-gedeng ni. Ni tak ada. Ni orang-orang yang tengok chart ke apa benda ke. Fibonacci pun boleh lah tengok Fibonacci ke. Contoh Fibonacci. Ini kan. Bawah satu swing, swing atas. Waktu turun kat sini balik. Okay. So dia akan tengok. Okay, ni sampai 100%. Macam tu dia target. Contoh target 100%. Dari sini dia beli. Okay, candle melepas sini dia target yang ni pula. Dia target yang ni pula. Itu orang Pibo nampak situ. Orang Pibo kerja Pibo. Orang yang tengok line. Bocor line merah dia keluar. So ada yang tunggu sampai nak confirmation sebab dia still sayang counter ni. Okay. Dia tunggu sampai sini. Merah cross kuning baru dia jual kat sini. So dia untuk 4% lah compare tu orang ni. Tapi kelebihan dia adalah, katalah counter ni tak turun macam ni kan, dia jahat sampai sini, dia sampai kat kuning, itu dia rebound. So dia untunglah. Orang yang merah tadi yang keluar waktu bocor merah, memanglah dia untung tadi berapa persen? 6-7% kan. Dia ni untung 4% kan. Tapi katalah tiba-tiba rebound kat kuning, geng kuning still untung. Dia naik lagi atas, dia mungkin dapat 10%, 15%. Tapi orang yang keluar awal, itu je dia dapat. Cumanya kalau dia keluar awal, yang seterusnya orang geng kuning pun bocor. So orang geng kuning dapat 4%. Jadi dia lagi untung. So kita tak boleh nak kata mana satu teknik betul salah. Bila sebab semasa nanti kita tengok market live tu, orang nak jual ke beli, dia ikutlah peminat nak beli ke jual. Yang kita boleh baca indikator-indikator yang boleh, salah tu candle volume. Volume pun nampak masa orang jual tinggi, keluarlah. Masa orang jual volume tinggi, keluarlah. Kalau masa orang jual volume kenek-kenek macam ni, okey, boleh hold lagi lah, insyaAllah ada peluang lagi nak rebound. Kalau orang keluar volume tinggi, cabut lari. Macam kita beli juga, kalau kita nak beli, harga naik, cross up semua, volume naik, Plaza lain-lain tu boleh tengok stop biru cross up atas merah atas 20, Blasa atas bercantik candle, sini cantik, semua cantik, 3 cantik, Blasa. RSI atas 50, Blasa. Alright, masuk. Kalau nak keluar macam mana? Okey, RSI katalah RSI kita nak keluar contoh kita nak keluar, RSI tiba-tiba dah pergi sampai 85%. Okey, budak ni cross ke bawah, budak ni pun biru cross turun ke bawah, dia ni merah turun bukit macam ni. Sampai 3 signal suruh jual, kita duk kerah buat apa lagi? Lepas tu support habis semua bocor. Support kuning bocor, support merah bocor, support kuning bocor. Tunggu apa lagi? Keluar lah. Nanti dah bullish, dia cross up balik. Ni dia turun, dia cross up balik. Turun, cross up balik. Turun, cross up balik. Turun, cross up balik. Masuk balik. Itu panggil teknik balas dendam. Kata yang terugi, tapi kita nampak sebenarnya kita dah kaji dia cantik. Contoh hal ini kita kaji dia cantik. Tapi termasuk rugi. Kita tahu dia akan cross up balik. Orang akan sauk balik. So kita tengok, cari peluang balik untuk masuk balik. Dapatlah untung balik. Contoh kita dah kat Allah 200. Kita rugi 200 ranting. Cari peluang balik. Okey, tengok. Daily, okey. Daily ni. Kita tengok. Daily uptrend. Daily still okey. Daily still okey. Contoh Contoh daily okey. Weekly. Weekly still okey. Contoh. Yang ni tak nampak lah okeynya. Contoh katalah. Yang time frame besar masih cantik, time frame kecil je gila. Okey, time frame kecil je dia duk menurun lah, bergedang-gedang jatuh ke tanah. Tengok time frame yang besar masih cantik, cari peluang masuk balik. Keluar dulu, sebab apa? Takut-takut dia junam terus. Sebab kita takkan nak sehari, kalau intraday mungkin kita punya sanggup rugi tu 3 hingga 5% saja. Kalau yang ada modal banyak sikit, mungkin dia sanggup loss 500 maksimum sehari. Kalau yang modal macam tak apa nak banyak, mungkin dia sanggup loss 200 ataupun 300 je max. Maybe. So kalau dah trade hari tu, tiba-tiba rugi sampai 200, dah keluar dulu. Cari balik peluang untuk masuk, untuk cover balik loss kita tu. Kalau kata hari tu kita mudi sebab kita dah rugi, tak ada emosi dah nak trade, jangan paksa trade. Kita tak jumpa pun setup yang cantik, kita tak jumpa pun cross up, kita tak jumpa pun candle tengah bullish, kita tak jumpa pun candle yang volume cantik, kita tak jumpa pun kolam dah siap, okay? Kita tak jumpa pun cross up, okay? Stock cross up ke atas tak jumpa.
RSI atas 50. Semua kan yang kita screen tu, kata-kata yang keluar intraday tu tak ada satu pun kita berkenan di hati. Nampak setup dia cantik. Setup buruk semua. So, setup semua nak ke tanah. Semua nak reversal ke bawah. Jangan masuk lah. Kita hanya masuk kalau ada setup yang cantik. Contoh Fiamma. Ni dah merah-merah. Ambil counter lain. Sign. Okay. Sekali pandang, katalah kita seorang yang jenis tangan sotong, laju tengok. Oh, okay. Weekly uptrend, traffic light, merah kuning hijau. Oh, Marubozu. Okay, not bad. Ada juga volume tapi tak mengatasi minggu yang sebelum. So, tak kuat sangat. Kolam dah siap. Stosh okay. Biru stick atas merah walaupun tengah dindong-dindong kat atas ni. Okay, tak apa. Overall stick okay. Okay. Kita pun macam not bad. Agak berisiko tapi still dalam keadaan bullish. Okay. Daily. Oh, daily cantik. Biru atas merah. RSI 70. Agaklah tinggi sikit tu. Dia nak masuk zone tinggi. Lepas tu apa lagi? Di atas support gun 1.63. Okay, weekly daily tu ada nampak sini-sini peluang cantik lah. Hanya ni volume pun ada. Okay. Marubozu. Okay. Mungkin pagi naik sekejap. Tengok 15 minit. Time frame kecil. Okay, time frame kecil pun tak ada signal nak keluar kan. Volume ada. Traffic light okay. Dia touch line tart. Yang ada drop ni line tart. Maksudnya 20 candle sebelum. Ataupun kalau yang pakai Donchen channel pun boleh. Yang upper channel dia dah touch. Okay. So kalau dia berjaya breakout kat sini. Dia kan probability cari next resistance. So kita TP. Selalunya 1 bit bawah resistance gun. Ataupun asalkan untung keluar je lah. Sebab market tak cantik. Kita janganlah nak tamak sangat. Asal untung ambil je lah dulu. So kita tengok sini buy. Okay, 57 orang beli. Dia sebenarnya kan agak stable lah. Macam lebih kurang je orang beli dengan jual tu. Orang sahut dan orang menjual tu lebih kurang. Membeli mengatasi sikit sahaja. Dekat time frame 15 minit. So confirmation kita perlukan tomorrow pada 9 suku. Ataupun kalau yang jenis laju tangan sotong, ada pagi-pagi terus volume harga naik atas harga close. Dengan volume harga naik atas harga close hari Jumaat dengan volume try lah. Bismillah. Taklah support kat mana kita nak sanggup rugi. Nak support hijau ke, nak support kuning ke merah, kita tentukan sendiri sanggup rugi berapa, 2% ke 3%, 5%, setup sendiri. Tapi at least dia ada setup. Yang ni kan biru bagi cross up merah. Okay, at least. Lepas tu okay, RSI acceptable. Candle atas line semua ni. So bismillah. Nak lagi tengok, boleh pasang yang hak JBS Rate Detail collection area mana harga ni, support kat mana, resistance okay, kat sini. Mungkin dia boleh pergi sampai resistance gitu. Okay, sign ada nampak potensi juga. Cuma kena tengok. Biasa semua candle kena bagi confirmation esoknya hari Isnin nak jadi apa. Sebab kita kaji yang ni mungkin dia naik hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Pertama JBS momentum. Alright. Okay, JBS momentum selalunya dia dah naik minggu ni, dia akan naik minggu depan. Minggu nak main ni lah. Masalahnya adakah terus naik hari Senin? Minggu depan tu boleh jadi Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Ada 5 hari kan. Kita tak tahu which one akan terus naik. Katalah kita aim Tenko. Tenko ge ni macam mana? Time frame Saya bagi contoh time frame. Kalau kata ge macam ni, time frame 15 minit nampak ke? So kita nak pakai time frame 15 minit juga. Mestilah tak. Ni ge tak nampak. Naikkan sikit 30 minit. 30 minit nampak tak? Sebab dia terlampau rapat tau. Dia macam kata tadi, kata-kata yang kita tengok 15 minit dah nampak dah. Dia nak naik nak turun tu nampak obvious lah. Cross up dia pun nampak Yang ni yang rapat sangat, naik turun cross kejap cross ke bawah, sell buy. Pening lah macam tu. So kata ni tak sesal lah time frame yang kecil. Dia kena tengok time frame yang gemuk. Tengok time frame yang agak besar. Mungkin 1 hour. Okay. So kalau 1 hour pun kita tengok dia counter sideways. Bila ada banyak buy sell tu, lepas tu dia punya line EMA traffic light duk compress, duk berkawan, bercinta je 3 ekor ni. Tak nak naik atas.
Maksudnya tengah sideways lagi lah tu. Counter tu tengah dindong, tidak menarik lagi. Mungkin dia dindong sampai ke sini lah. Naik sampai 250, turun 235, pencung kentang-kentang, naik 250, 245, 240, 235, naik balik tintong sampai satu ada momentum yang kuat, volume yang tinggi, pecah 250 dan buat naik ke atas. Kita tengok daily terus lah. Dia banyak kali counter ni nak naik tapi dia turun, nak naik dia turun. Dia bagi bonus. Dia bagi bonus warrant. Okey. Kalau kita tengok sebenarnya counter sideways lah. Counter sideways lah. Counter tengah dindong. Belum ada nampak uptrend langsung. Reverse up pun tidak. Reverse up macam saya tunjuk tadi semua compress cross up naik atas. Lepas tu candle pun bullish. Ini apa benda? Duk main dindong. Dia punya dindong tu agak tinggi ni. Dindong 195 bawah sekali, naik atas sekali 330. So orang intraday ada peluang lah. Kalau ada bullish signal pada time frame kecil time frame kecil ada signal yang dia mengatasi 5 hari sebelum ke, bolehlah beli sebab dia punya range dia tu tinggi sampai ke atas tu 320 boleh pergi. Sebenarnya dia bukan uptrend. Kalau uptrend dia macam ni. Macam ni. Ni uptrend. Okay. Dia macam ni lah. Sebelum ni dia pun buat perangai. Range dia jauh. Bawah dengan atas tu jauh. Sini pun boleh kata swing. Tapi swing short term lah. Sebenarnya bukan counter yang best lah. Counter dindong. Tengok yang ni pun dia daripada 165, 160 macam tu. Dia naik sampai 250. Kenaikan dia tu dalam range dia. Sideways dia tu besar. So orang boleh buat duit juga. 160 pergi sampai 250 tu kan dah banyak. So walaupun dalam ni kan orang still boleh buat untung sampai 50%. Okay. Walaupun dalam range. Sebenarnya bukan counter uptrend. Counter yang best adalah counter yang tengah macam ni. Macam counter-counter yang kita tengok tadi banyak kan uptrend. Ataupun dia buat reverse up. Reverse up dia turun, dia cross up balik. Ni uptrend. Macam ni kita boleh beli area kat sini. Di tengah breakout kita beli dindong boleh lah. Kita naik sampai ke atas gunung tu. Boleh menarik. Kita nak trade. Ni sampai 100% dia boleh pergi kan. So makna katalah kan kata ni kata tahun depan lah kot. Tahun ni mungkin lah dia tak berjaya nak breakout lagi. Untuk tahun depan, sila perhatikan tahun depan. Mungkin kita boleh jadi kaya. Mungkin kita boleh jadi kaya. Katalah dia breakout 325 ni. Dia start buat uptrend. Kita pun beli dekat 325 tu. Barangkali dia boleh naik sampai 100% lagi lah. Mungkin lah sebab selalu history repeat itself. Barangkali lah. Bukan kata betul pun. Kalau dia berjaya breakout kat sini lah. Kalau tak dia akan duk dindong naik sampai 340 turun balik. Naik sampai 340 turun balik. Dindong kecil ni. Ini berapa lama dia naik sampai 340 dia turun balik ni. Daripada Jun sampailah September. Sampai 3 bulan dia duduk turun sideways je. Nak sentuh balik mungkin dia boleh sentuh. Nak tutup market ni, nak tutup market tahun ni mungkin dia boleh sempat pergi cari balik 340. So cara dia kan, kalau dia gila macam ni kat time frame daily tak boleh nak nampak Okey, kita tengok stoch lah. Kita tengok oscillator lah. Bila dia start cross up balik biru atas merah, RSI naik atas 50. Yang ni pun kolam buat reverse up. Dia cross up balik ni macam ni biru atas merah. Ni kolam pun nampak kecil kan. Macam ni. At least dia muncung tajam dia tu, dia cross up kat atas. Boleh cuba untuk beli, mungkin boleh tumpang dia pergi kat 340. Naik untuk tumpang dia pergi 340. Lepas tu lagi satu, kita boleh gunakan traffic light macam biasa. Okey. Alright. Sekarang ni kalau kita zoom, dia belum cross up lagi. Dia sekarang tengah turun, dia tengah dindong, dia belum breakout yang line kecil. Kecil yang ni. Dalam range yang kecil ni dia kena breakout 250. Okey. So bila kita tengok merah cross up, kuning cross up, hijau buat traffic light dan dia naik atas 250, try bismillah untuk masuk. Dengan syarat ada volume macam ni. Volume mengatasi ini volume. Hijau-hijau ni volume dia naik atas line MA tu. Bismillah, kita try right dia.
Barangkali dia boleh pergi cari balik macam perangai dia bulan Jun, cari 340 balik. Ada peluang. Okay. Tapi tak boleh nak expect dia boleh pergi jauh-jauh nak swing 2-3 bulan kucing berlari tu, tak apa. Nak pergi dia jauh-jauh tu tidaklah. 1-3 kucing berlari ni naik gede-gede candle 2-3 kucing berlari ni naik sampai ke atas sampai 100%. Belum. Dia kena break out sini. Allah sorry Sini 330. Okay, dia kena break out area 330 340 naik atas ni. Then barulah kita boleh kata swing untuk beberapa bulan. Selagi tu dia hanyalah trade sideways. Trade dalam range, dalam kotak. Naik turun dalam kotak. Bukanlah counter yang menarik. Counter yang menarik adalah counter tu tengah buat tu. Kita tengok Hanzine. Hanzine kan Hanzine. Hanzine ni berapa kali saya ada buat review. Ini counter yang reversal. Nampak? Nampak tak dia bukan. Dia dah break up. Okay. Dekat sini kita nampak dia dah buat reversal. Dia turun, dia cross up, dia semakin naik dan dia macam ni. Kenaikan dia tu kita nampak okey sini ada naik. Okey tak apalah. Dia turun dia cari balik dia punya zone support dia. Turun dia naik balik. Dia naik balik sekarang ni. Dia berjaya breakout neckline tau. Kalau ikutkan dia boleh jauh pergi sampai 485. Volume dia kenaikan breakout dengan volume. Sangat cantik Hanzine ni. Hanzine ke Hanzine ni. Sangat cantik. Kenaikan dia ke sini dia turun. Dia boleh pergi. Dia sejauh mana dia jatuh daripada neckline ni. Dia jatuh. Macam tu jugalah dia boleh naik ke atas. Ni kan. Boleh kita buat macam tu. Contoh lah. Ya. Tak boleh dia ni. Saya nak ambil bahan nak panah lah. Okay. Kejatuhan dia ke bawah ni kita boleh buat dia kelunkan balik. Alah, kenapa dia kelun jadi bukan Allah, saya dah tersentuh macam-macam pula ni. Kenapa dia saya nak buat, faham tak? Saya nak ambil dia ni kelun. Okay. Lain yang aku tarik. Dia ni macam ni lah. Maksudnya dia boleh pergi sampai ke atas tu. Penurunan dia ni sama dengan kenaikan. Tapi ni memanglah kita boleh expect dia sebenarnya naik macam tu lah. Macam tu. Kenaikan dia sama, turun sini samalah dengan kenaikan dia. Bila dia berjaya breakout atas ni, dia dindong. Mungkin dia akan dindong lah Kalau dia betul-betul naik pacak, hebat betul. Perangai dia ada tak naik pacak? Ini adalah dia punya rounding bottom yang besar. Kat sini sama dengan kenaikan dia dekat sini. So sekarang tengah dindong kat atas ni. Kita expect dia boleh pergi cari sampai 485 kan. Okey. Kalau dia jenis yang naik terus kencang, okay, saya expect dia macam mungkin dia akan main dulu dindong-dindong sebab dia tak test balik lagi neckline ni. Macam ni kan dia ada test beberapa kali sebelum dia nak turun. Dia turun, dia naik balik kan. Dia sentuh berapa? 1, 2, 3 kali baru dia jatuh kan. So kita expect dia naik. Mungkin dia sentuh ke bawah dulu turun. 1, 2, 3 kali. Baru dia naik pacak naik kan, sampai ke atas sana lah. Mungkin dia ada kesempatan untuk turun. Kita tak pasti lah. Nampak terlampau bullish. Terlampau dia boleh pergi naik atas terus je. Okay. Tengok. Time frame kecil ada peluang tak dia turun dulu? Okay, time frame kecil tak ada peluang Kita tengok sekarang tak ada peluang Bullish elok Time frame kecil pun dia strong breakout. 30 minit pun strong. 1 hour. Overall kan Hanzine ni terlampau cantik untuk kita nak cari peluang nak entry balik tu. Kat time frame bawah tak tahu nak cakap. Sebab dia cantik sangat. Macam dia nak terus naik je. Hanzine ni boleh diperhati. Kalau siapa nak intraday pun boleh cari peluang untuk dapat duit. Orang si money tip money pun boleh ambil 2-3 bit tu pun boleh. InsyaAllah lah kalau market ni baik, Hanzine ni memang ada peluang sangat-sangat lah. Yang counter baru apa SNS, saya lupa lah nama dia, yang baru masuk tu pun dijangkakan sampai boleh pergi sampai 30 sen macam tu kan. Pun boleh tengok juga counter-counter gorengan.
Enzi memang cantik lah, tengoklah. Stosh baru saja cross up sini, dia boleh pergi sampai sini kan. Dia punya resistance dia boleh pergi. Ni baru cross up, nak naik ke atas RSI pun okey. Volume pun cantik. Wow, Enzi ni memang minggu depan ada, insyaAllah ada peluang lagi naik lagi lah. Fiamma pun sama lah. Fiamma ni 52 weeks high. Counter 52 weeks high ni, dia tak ada resistance. Bila dia tak ada resistance, suka hati dia lah nak pergi mana pun. Yang ni pun kita punya target dah capai pun. Kat sini-sini breakout dah sampai dah. Fiamma ni ada dalam support group dah. Cuma yang latest ni pasal saya yang tak sihat pun semua tu, saya tak sempat lah nak update. Masalah dia, kajian dia sama je. Saya tak ada pun, kena pandai buat kajian sendiri, duit sendiri kan. Kaji je lah. Okay, kita delete semua lukisan. Keluarkan lukisan. Okay, kita sebab dah settle dah kan, dah sampai dah kita punya TP. Next adalah kita kena target yang baru pula. Target yang baru pula. Sebelum target kita semua dah tercapai, kena buat balik trading plan. Target dah achieve. So next kita nak kat mana pula? Boleh guna Fibonacci ni. Itu saya pun tarik tu, saya share tu. Ni kan. Dia kena cari, macam kita tarik trendline, wait at least 2 candle kesentuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, saya tengah buat review counter. Waalaikumsalam, saya tengah buat review counter. Ya. Yeah. Sekejap. Alright. Saya dah nak kena bergerak lah. Okay. Tak apalah, kita adjust sekejap. Ni dia akan cari next yang merah pula. Next merah tu sekarang dia maksudnya kalau kita pergi boy, dia bila dah melapat cakap dah balik-balik dah. Bila memproses 960, dia next akan cari 1025. Bila dah cari 1205, next dia akan cari 1090. So kita tengok kalau dia main kat atas ni, tertentu gedeng-gedeng, dia akan cari next gedeng-gedeng. Kalau dia dah sampai kat next gedeng-gedeng, dia akan cari next gedeng-gedeng. So support resistance dia yang ni, nilai-nilai ni 960. So latest ni support dia 960 lah. Lepas tu harga semasa RM1.10. Okay. Sorry. RM1.10 ni 10. Okay, 10. Sorry. Yeah. Dia mungkin agak confused sebab saya pun nak tertengok dia dekat sini harga berapa kan. Saya kan tanda sini. Sebenarnya okay, dia dah melepasi Fibo 50% golden. Golden Fibo adalah ni, ini 1. 1.168 paling atas tadi lah. Yang ni sampai yang tu atas sekali. Okay, at least kita target dia pergi RM1.30 dululah. So step dia, okay, kalau dia dah 1010, maksudnya dia dekat sini. So support terdekat dia adalah 109. Bukan yang bawah ni lah. Bawah ni saya kira yang bawah ni, dia sebenarnya kira bawah ni kalau kita tarik kat sini bawah sangat ni kat area yang first lah. 880 kat area sini. Kalau 990 kat sini, kalau kita tengok garis bab yang horizontal dia, 90 area sini. Okay, so 1025 kita tarik balik area sini 1025 1090 ni kita ambil sentuh kat sini. So dia punya ni adalah area sini 1090. So dia punya support terdekat dia adalah 1090, ataupun itu kalau kita baca reading kat sini. Kalau kita tengok kat line ni, jangan dia jatuh line yang ni, line uptrend dia yang ni. Nampak zone dia. Kalau tak dia akan masuk sampai zone bawah ni. Zone bawah ni paling bawah 950 je tu lah. Jangan dia jatuh balik. Kalau dia still maintain atas ni gede, dia akan boleh cari ke atas ni. Dia boleh cari 118. Next dia boleh cari 1245. Next dia boleh cari 1305. Next dia boleh cari 1395, 1340 lah. Ataupun kita boleh aim kat sini lah, RM1.30. 1185 1.30. Next resistance yang dia boleh pergi, sebab kita tak ada resistance sekarang ni. Dia tengah 52 weeks high. Dia free to go. So kita boleh ambil Fibonacci. Tariklah Fibonacci ni.
Okey. Counter yang tak dapat nak target, kita guna Fibonacci yang tu, ataupun boleh juga ambil satu swing menggunakan Fibonacci extension pun boleh. Satu swing low, swing paling high dia pergi, swing yang low yang terdekat yang sekarang ni. Ni low, high, low, next high dia boleh pergi 1.235 ni. Okey, apa support terdekat 1.050 kalau extensionnya lah. Boleh. Bila counter tu tak ada resistance, kita buat resistance sendiri lah. Kita kena carilah resistance support kita kat mana. Satu swing high, swing low untuk dapatkan another swing high. Okey, faham tak? Kalau kita nak buat extension, dia kena tarik 3 penjuru. Satu paling bawah yang satu swing yang bawah tu lah. Dari sini lah bawah dia. Ni high dia kat sini kan. Low dia yang high, satu swing high, low untuk dapat swing high. So dia sini 100%. Yang ni boleh jajah lah, lebih kurang lah 1045 tu lebih kurang. Ni adalah tu saya tarik tadi, mungkin kena kat hujung ni kan. Boleh zoom lah kalau nak bagi tepat sikit. Mungkin kat bawah ni, titik bawah ni betul-betul, titiknya high ni biar betul-betul, titik low ni biar betul-betul untuk dapat extension. Untuk kita cari support, dia terdekat kat sini. Kalau bocor kita takut dia turun sampai ke bawah. Ataupun kalau kita target yang jauhnya 1.225. Ataupun guna tadilah Fibo channel. Fibo channel macam kita tarik trend line. Fibo channel trend line kan. Yang satu at least kena 2 candle. Yang ni dapat 3 lagi cantik. Tarik, bagi dia line lurus. Nampak ada dot-dot ni. Nampak tak ada titik dot-dot vertikal tu? Tarik. Okey, kita tarik lah sampai yang kita nampak. Okey, kita nak tarik sampai mana yang kita rasa kita boleh set up dia punya support dan resistance. Kita boleh set up dia punya support dan resistance. Macam ni kita, contoh je saya tarik yang satu line ni atas ni. Lepas tu saya ambil satu kotak tu yang bersentuh line dia bersentuh dengan candle-candle yang sebelum. Okey, yang penting kita nampak support dan resistance tu. Dia boleh jadi kat sini, nampak tak? Saya nak tunjuk. Nampak tak zone merah tu? Dia boleh jadi. Okay, yang penting kita nampak support resistance tu, kita boleh buat. Kita boleh cari support resistance. Contoh lah. Kalau kita tarik macam ni. Kita tahu ini ada satu zone support dia. Next, ni dalam ni. Next kita boleh cari ada sini. Next, at least kita ada support dengan resistance. Tarik tu, tujuannya untuk cari support dan resistance sahaja. Okay. So, kalau kata kita guna Fibonacci yang biasa pun, yang retracement untuk kita dapat extension pun boleh. Dia memang low kan sebenarnya untuk retrace, tapi dia boleh je kita cari untuk kita buat extension. Terbalikkan saja pun boleh. Ni cari terbalikkan. So kita boleh expect next kita boleh target dia boleh pergi sampai RM1.30 lah. Tetap lebih kurang tu 1315. Dia ni lagi tinggi lah. Selalu orang tak guna retracement ni sebab retracement sebenarnya nak cari sejauh mana dia turun, bukan untuk sejauh mana pergi. Sejauh mana pergi kena guna extension. Fibonacci channel untuk kita tengok support resistance zone. Kita boleh buat sendiri. Kita boleh agak sendirilah. Itu kalau counter-counter yang kita tak ada support dengan resistance. Yang kita break out all time high, 52 weeks high. Kita buatlah Fibonacci. Fibonacci macam-macam cara. Tak ada betul, tak ada salah. Yang penting nampak support resistance. Sebab tujuan kita buat, kita nak cari support resistance. Itu je. Satu lagi, untuk cari support tak ada masalah saya rasa. Sebab kita just nak cari dekat mana dia pergi. Tetap kena ada Fibonacci lah. Tetap kena cari Fibonacci lah. Kalau yang ni pasang, dia akan bagi resistance sampai sini je lah, 1.16. Ataupun boleh gunakan gun.
kalau kita macam payah sangat nak cari guna pivot, tak reti, tak faham lah pivot tu, kejap macam ni, kejapnya tu. So kita ambil yang ni, letakkan harga berapa, RM1, 10 sen. So next target berapa, kita calculate. Sama ada kita auto je tiru yang dia, macam dia punya target resistance RM1.11 dan RM1.18 dia punya target. Kita boleh automatic tiru dia. Stop loss kita tiru dia 108, boleh automatic tiru dia, ataupun kita sendiri baca dekat manual chart ni. Manual chart, manual gun. Okey, 110. Okey, resistance dia kita tengok yang biru ni, 11 ni. Next resistance dia tarik sebelah, tengok yang mana merah, 116. So kita boleh target satu TP dekat area sini, dekat sangat tak untung, mungkin kita boleh target 115, 1 bit bawah resistance. Kalau dia jaya breakout, masa kita nak hold lagi, kita tengok, okey, aku beli bawah ni, selagi tak kena ni bocor, aku nak hold lagi. Okey, then tengok next pula, dia pergi sampai mana resistance yang biru pula. Kita cari merah dengan biru je. Okey, 121. So kita boleh TP kat 120 pula. And then 121 next dia akan cari kat mana pula? 127. So kita boleh TP 126. Support pula kalau bocor dia akan cari dekat mana? 106. Next kalau bocor dia cari 101. So kita nak cut loss kat mana? 105 ke? 104 sini ke? Ataupun kita kalau tadi bocor 101, kita nak cut loss kat mana? 100 ke? 99 ke? Kalau sini dah dekat dengan support sangat, mungkin kita akan cut loss kat area sini je lah. Faham? Boleh set up manual macam tu, ataupun tiru je lah ni kalau dah tak tahu sangat. Cari dekat chartcut.net. Okey, kita sampai sini saja dulu. Kawan-kawan tu boleh tengok GBS screener momentum ni. Hanzin, Fiamma, Cisco, Tenko, Sime, SMI, MyEG, GBS intraday. Mana GBS intraday saja ni? Saya banyak screener GBS intraday tak jumpa lah. Kau hilang pula. Okey. Ni banyaklah CFM, EPMB, Optimat, Samfong, Sign. Tadi lah. Optimat, Samfong, Sign, Cisco. Tengok dia stop dia dekat mana. RSI berapa, bullish tak. Kalau kita tarik tu dia bullish tak. Saya dah nak kena pergi ni. Optimat kan? CFM lah. Okay, counter semua bertahan atas line biru. Dia buat traffic light. Okay, cantik. So overall bullish. Candle bullish. RSI acceptable. Bullish. Yang ni okay, agak nampak nak menurun, tapi RSI okay lagi. Dia ni kena cross up dululah. Volume cantik. So 1, 2, 3, 4 semua cantik, kecuali stosh nampak menurun. 4 versus 1. So overall cun. Okay, kalau kata 4 buruk, 1 je bullish, tak payah masuk counter tu. Okay, 50 minit cantik, golden cross, kolam siap, stosh naik, RSI 60 cantik. So kita expect pagi esok dia naik. Macam tu je lah kita kaji. Okay, resistance 1 dan 1, support sini, bocor 1 dan 1 kita nak keluar boleh juga. Ataupun kita nak cari bila dia cross ke bawah, merah cross bawah kuning, cabut. Sebab apa kena cari macam tu? Sebab sebelum ni merah tak cross bawah kuning lagi, dia boleh rebound. So kita tengoklah history perangai dia macam mana. Sebab semua counter tak sama. Ada yang counter kalau dia bocor je kuning, dia terus jatuh. Ada counter selagi dia tak cross ke bawah, dia tak jatuh lagi. Cross ke bawah baru jatuh. Tengok balik history repeat itself kan. Backtest tu adalah kita tengok sebelum ni perangai dia macam mana. Dia perangai rebound kat merah ke, kat kuning ke, kat mana dia start harga naik, kaji. Macam tu lah. Wadik-wadik sendiri kena ada effort, tak usaha. Saya boleh bagilah. Sampai nak dapatkan screener, indikator ke semua benda lah ni, boleh PM saya kat Telegram Game Borak Saham. Harga semua RM100. Masuk support group saya, support group saya. Dan boleh masuk library nota-nota video-video saham. Okay, kalau saya sempat memang saya ada share trading plan semua. Kalau tak sempat tu memang pakai je screener dengan ni, guna je traffic light ni macam biasa, macam saya duk buat selalu tu. Lepas tu pakai je yang ni gun ni, masuk ke terus. Kalau dah tak tahu sangat nak buat trading plan. Kalau tahu tak apalah, tak bocor yang ni, right je lah. Kalau faham, ikut apa kita faham yang line traffic light ke, faham ikut gun ke,
faham, ikut stos ke, sampai stos turun ke bawah baru nak keluar ke, tak kisah. Apa saja yang kita faham yang mudah sekali, kita guna yang tu. Jangan tiru orang, kita sendiri tentukan kita paling faham mudah trade dan buat untung macam mana. Test dulu, jangan masuk banyak-banyak. Kalau tak reti, janganlah masuk sampai 10,000, nanti rugi lebur je. Masuklah sikit-sikit dulu, test dulu. Maksudnya kita dah faham tu, okey betul lah, dia buat traffic light dia naik, elok dapat untung. Esok kita nak masuk banyak sikit, then okey lah, kita dah faham dah macam mana masuk keluar tu, untung rugi tu. Okey, sampai sini saja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa untuk klik butang subscribe, share semua. Semoga memberi manfaat. Doakan kesihatan saya sebab saya lately ni macam-macam penyakit pula. Yang latest ni saya tengah sakit tonsil ni lah, tapi boleh cakap cumanya ni kalau paling teruk hari tu nak telan tak boleh, sekarang dah boleh telan, tapi sebab saya suka cakap banyak sangat, aku tak tahulah. Dia jadi sentiasa ada buka hak je, sakit kat situ. So doakan saja sebab saya memerlukan suara untuk bercakap, recording semua ni. Doakan saya sihat semua, dipermudahkan urusan semua untuk saya bagi banyak lagi sharing. Kalau saya tambah ilmu, insyaAllah saya pun share. Semakin kan apa yang saya belajar, saya tahu, saya share balik dalam video. Sama je. Okay, saya pun dalam proses pembelajaran, belajar sana sini tak cukup ilmu, kita kena belajar sampai satu kita inilah satu method yang rasa memang confirm boleh buat duit. Sekarang tak ada yang confirmation buat ni confirm dapat duit, tak ada. Sebenarnya untuk guru mana pun tak berani nak jamin tu. Tak ada yang saham, tak ada yang confirm teknik ni lah jadi elite wave ke Wyckoff benda yang pakai candle QM pattern, tak pattern cap pattern, pakai teknik drop base draw, rally base rally, apa benda sajalah teknik yang pakai tu. Tak ada satu benda pun yang confirm boleh buat duit, tak ada. Kita boleh buat dengan kebarangkalian je. Kalau dia cross out gini, kalau dia cap pattern gini, dia akan capai kat sini. Kalau dia low wave sekarang adalah wave 3, dia akan naik sampai sini. Kita punya prediction saja, andaian dan kebarangkalian besar nak naik ataupun dia nak turun, tu je kita boleh buat. Nak pastikan tu tetap masa market live tu kita ada orang minat beli dan dia naik lah. Kalau orang tak minat, dia turun. Kita tak boleh nak kata dia nak ikut paksa dia ikut chart, tak boleh. Kita yang kena tengok semasa tu adakah betul dia ikut follow. Kalau dia ikut follow, then hold je lah, ride je lah counter tu sampai dia patah trend. Kalau dia tak ikut macam kita duk kaji tu, terpaksalah kita jangan masuk dia. Ataupun kalau dia elok mula-mula, tiba-tiba dia patah, keluarlah. Patah tu apa? Patah tu macam ni, dia bagi candle kecil, kita tak tahu dia pun nak naik lagi ke apa. Tengok candle seterusnya bearish, lepas tu dia jatuh, patah trend kita nak follow yang merah. Kalau orang yang follow trend kuning, bocor kuning keluar. Kalau orang yang lagi banyak duit lagi, dia sanggup risiko tinggi, hijau bocor keluar. Ni hijau tak bocor kan, so dia masih hold daripada sini sampai sekarang, dia stay hold. Ataupun dia tengok time frame besar, masuk dia guna time frame kecil, besar dia nak hold lama. Dia tengok alah, baru beli kat sini, dia tak ada apa-apa berlaku lagi, elok je trend, aku nak hold sampai patah trend biru. Contoh, terpulang. Okay, teknik masing-masing. Kalau weekly, daily cantik lagi, memang selalunya boleh hold lah untuk swing. Okay, kita jumpa lagi Alright, okay, bye. Assalamualaikum.